Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kelas hari ini kita nak sambung subtopik kita 6.2 tindak balas nuklear. Baik, tindak balas nuklear untuk menghasilkan tenaga nuklear, kita ada 3 cara. Yang pertama yang kamu dah belajar, iaitu rebutan radioaktif. Okey, tindak balas nuklear yang kedua ialah pembelahan nukleus dan yang ketiga ialah pelakuran nukleus. Rebutan radioaktif kamu dah belajar. So hari ini kita nak tengok apa dia pembelahan nukleus dan apa dia pelakuran nukleus. Kemudian kamu mesti boleh membezakan antara pembelahan nukleus dengan pelakuran nukleus. Okey, sebelum tu kelas kita nak tengok apa dia ni contoh tenaga nuklear. Okey, contohnya tenaga nuklear ni adalah tenaga yang dihasilkan oleh matahari melalui tindak balas pelakuran. Okey, jadi sebenarnya mengikut kajian sains, tenaga ataupun tenaga cahaya, tenaga haba yang dihasilkan pada permukaan matahari adalah disebabkan berlakunya pelakuran nukleus, iaitu pelakuran nukleus hidrogen dalam teras matahari pada tekanan dan suhu yang sangat tinggi. Jadi, 2 nukleus hidrogen akan bercantum membentuk satu nukleus helium dan membebaskan tenaga nuklear. Tenaga ini dipancarkan ke permukaan matahari dalam bentuk tenaga cahaya dan tenaga haba yang kita rasalah sekarang ni. Okey. Baik, tenaga nuklear dikenali sebagai tenaga atom yang dibebaskan semasa tindak balas nuklear seperti rebutan radioaktif. Ni kamu dah belajar. Kemudian cara nak menghasilkan tindak balas nuklear juga melalui pembelahan nukleus dan juga pelakuran nukleus. Okey. Baik, dekat negara kita ni ada tak jabatan ataupun agensi yang menguruskan berkaitan dengan tenaga nuklear? Ada, iaitu Agensi Nuklear Malaysia, singkatannya ANM. Okey. Sebenarnya pada peringkat awal pada tahun 1972 di bawah Kementerian Sains Teknologi dan Alam Sekitar telah menubuhkan Pusat Penyelidikan Atom Tun Ismail, dipanggil PUSPATI, yang sekarang ni dikenali sebagai Agensi Nuklear Malaysia. Okay, kalau kamu nak cari maklumat lebih lanjut apakah aktiviti ataupun penyelidikan yang dibuat ataupun apa fungsi Agensi Nuklear Malaysia ni, kamu boleh Google ada banyak maklumat dekat situ. Baik. Sekarang kita nak membandingkan pembelahan dan pelakuran nuklear. Okey, pertama sekali kelas kamu mesti tahu definisi atau makna pembelahan nuklear. Apa dia? Iaitu tindak balas nuklear apabila satu nukleus yang berat. Baik, kata kuncinya kat sini. Kata kuncinya nukleus yang berat. Ini kata kunci yang pertama. Membelah. Ini adalah kata kunci yang kedua. Menjadi 2 atau lebih nukleus yang lebih ringan. Ini 2 ataupun lebih nukleus yang ringan. Ini adalah kata kunci yang ketiga. Dan dalam masa dia membelah tadi, dia akan membebaskan tenaga. Ini kata kunci yang keempat. Tenaga yang dibebaskan inilah yang dikatakan tenaga nuklear. Okey, yang boleh dikumpulkan dan mendatangkan banyak faedah kalau digunakan secara berhemah. Contohnya untuk membekalkan tenaga elektrik. Seperti di negara-negara maju, mereka tidak saja bergantung kepada tenaga habis guna seperti petroleum, arang batu ataupun hidroelektrik, penyalaan kuasa
tenaga elektrik menggunakan hidroelektrik macam kat negara kita. Bagi negara-negara maju seperti Jepun, mereka menggunakan tenaga nuklear untuk membekalkan sumber tenaga kepada negara mereka lah. Okay, jadi kat sini kita boleh tengok satu neutron membedil satu nukleus uranium dengan nombor nukleon 235. Kemudian selepas dibedil akan terhasil dua nukleus yang baharu. Ni, nampak pecah dua nukleus yang baru dan juga tenaga. Okey, adakah dia akan berhenti setakat ni saja? Tidak. Okey, contohnya kripton ni akan pecah lagi kepada dua. Kenapa? Kamu dah faham sebelum ni dalam reputan radioaktif. Mereka mengalami reputan radioaktif sebab apa? Sebab nukleus ni tak stabil lagi. Mereka nak mencapai nukleus yang lebih stabil. Okey, yang ni kamu dah faham Okey, ni contoh. A slow neutron hitting or bombarded a uranium nucleus causing it to split producing barium 141, krypton 92 and 3 neutron plus energy. Ini maksudnya satu neutron dibedil kepada uranium. Okey. Jadi berlakulah pembelahan nukleus akan pecah kepada dua unsur yang lain, dua nukleus yang lain beserta dengan tenaga dan juga 3 lagi neutron. Yang ni akan pecah lagi. Okey. Jadi pembelahan nukleus ni kita boleh kawal lah. Sebab kita boleh tembak dia. Tapi kalau pelakuran tadi yang kat matahari kan, yang itu tidak boleh dikawal. Okey, tengokkan video ni. Pembelahan nukleus ialah satu tindak balas di mana satu nukleus yang berjisim besar dipecahkan kepada dua atau lebih nukleus yang baru yang lebih ringan dan lebih stabil. Apabila proses ini berlaku, terdapat cacat jisim atau kehilangan jisim. Jisim yang telah hilang itu berubah kepada tenaga. Proses pembelahan nukleus boleh diwakili oleh pembelahan nukleus uranium-235. Apabila satu nukleus uranium-235 yang berjisim besar dibedil oleh satu neutron, pembelahan nukleus telah berlaku supaya menghasilkan nukleus yang lebih ringan dan stabil. Nukleus-nukleus barium-141 dan krypton 92 yang lebih ringan serta 3 neutron baru akan dihasilkan. Okey, baik. Itu video tu telah tunjukkan contoh berlakunya pembelahan nukleus. Okey, yang ini pula pelakuran nukleus. Pelakuran nukleus ni berlawanan dengan pembelahan nukleus. Tapi dia masih lagi tindak balas nukleus, iaitu apabila nukleus yang kecil dan ringan. Jadi ini adalah kata kunci yang pertama. Okey, kalau pembelahan dia belah dua, tapi pelakuran akan cantum. Kata kunci yang kedua. Kita carilah perkataan ni, bercantum. Untuk membentuk satu nukleus yang berat. Ni dia. Bercantum nak jadi satu nukleus. Kata kunci yang ketiga. Dan dalam masa dia bercantum membentuk satu nukleus yang berat, akan membebaskan tenaga yang banyak. Tenaga yang banyak tu ialah tenaga nuklear. Baik. Dan perlu diingat untuk pelakuran nukleus, dia berlaku pada suhu yang sangat tinggi. Ini contoh. Pelakuran nukleus melibatkan deuterium dan tritium bagi menghasilkan nukleus helium yang lebih berat. Tenaga dan satu neutron turut dibebaskan. Ini tadi contoh pada permukaan pada matahari. Okey, tengokkan. Pelakuran nukleus adalah proses di mana dua nukleus yang ringan bergabung menjadi nukleus yang lebih berat dan pada masa yang sama akan membebaskan tenaga. Proses ini hanya berlaku pada suhu yang amat tinggi. Contoh proses pelakuran nukleus boleh ditunjukkan dalam persamaan berikut. Tenaga yang terhasil semasa pelakuran nukleus
adalah disebabkan adanya kehilangan atau penyusutan jisim. Okey, kat sini. Nampak ni. Adanya semasa pelakuran, adanya kehilangan atau penyusutan jisim. Jisim siapa? Jisim nukleus ni tadi. Okey, yang ini nanti kita boleh kira boleh kira berapa penyusutan jisim ni. Dan kita boleh kira berapa tenaga yang dihasilkan. Ini nanti kita akan belajar. Dengan menggunakan persamaan Einstein. E sama dengan MC kuasa 2. Okey? Boleh kira ni. Baik, pelakuran nukleus hidrogen berlaku secara semula jadi dalam teras matahari pada suhu kira-kira 15.6 juta Kelvin dan tekanan 250 bilion kali ganda tekanan atmosfera bumi. Jadi lebih 560 juta ton hidrogen bercantum menjadi helium dalam masa sesaat. Tenaga nuklear yang dibebaskan dalam tindak balas pelakuran tersebut merupakan sumber tenaga cahaya dan haba bagi matahari dan bintang di angkasa lepas. Ini kamu dah pernah tahu kan? Bintang, bulan sebenarnya dia tak bercahaya. Tapi dia dapat cahaya daripada mana? Sebenarnya dapat cahaya daripada matahari tu. Tenaga matahari yang berlaku ni tadi proses pelakuran nukleus. Tengoklah dia punya suhu ni 15.6 juta Kelvin. Ni kamu dah belajar dia kata 4 bab haba. Kalau 15.6 juta Kelvin ni cuba kamu tukarkan dalam bentuk darjah Celsius. Pengsan tu. Memang hancur lembu lah. Okey, baik. Tenaga pada masa depan. Kini para saintis telah berjaya mereka bentuk reaktor pelakuran tokamak yang bersaiz kecil di dalam makmal. Tenaga haba yang terhasil melalui tindak balan nuklear atau pelakuran nuklear digunakan untuk menjana kuasa elektrik. Ni dia. Okey, selama ni untuk menjana kuasa elektrik tadi cikgu ada sebut kita menggunakan reaktor nuklear melalui proses pembelahan nukleus. Sebab pembelahan nukleus ni kita boleh kawal. Okey, tapi pelakuran nukleus ni susah untuk dikawal. Okey, dia contohnya berlaku pada matahari. Okey, kalau ikut saintis memanglah dia kata terjadi secara semula-jadi, tapi kita sebagai orang sebagai orang Islam kita kena fahamlah. Benda tu terjadi sebenarnya adalah kuasa Allah, kuasa Tuhan. Okey, jadi tapi saintis telah menjumpai bagaimana mereka nak hasilkan reaktor pelakuran yang fungsinya sama macam reaktor pembelahan nukleus lah untuk menjana kuasa tenaga elektrik. Jadi kalau teknologi ni dapat ditambah baik, okey, dapat dihasilkan dengan lebih baik, so dapat dikomersialkan supaya kebergantungan kepada penggunaan sumber bahan api seperti petroleum, arang batu dalam penjanaan kuasa elektrik dapat diatasi pada masa hadapan. Okey, sekarang kita nak bandingkan. Bila sebut bandingkan, kamu kena faham Ini soalan SPM selalu ada keluar macam ni lah. Soalan 5-6 suruh bandingkan. Bila perkataan bandingkan maksudnya ada persamaan, ada perbezaan. Ada perbezaan. Baik, kita tengok apa persamaan dia. Okey, sama ada nuclear fission ni adalah pembelahan nukleus. Manakala fusion adalah pelakuran nukleus. Jadi tak kira lah kelas berlaku pembelahan ke pelakuran ke, dia tetap berlaku dalam nukleus. Kemudian setiap kali berlakunya pembelahan atau pelakuran nukleus mesti ada tenaga haba dibebaskan. Okey, dan tenaga haba ni dibebaskan disebabkan berlakunya cacat jisim. Nanti kita tengoklah dalam tajuk akan datang apa dia cacat jisim. Dan tenaga yang dibebaskan ni boleh dikira dengan persamaan E sama dengan MC kuasa 2. Okey, yang ini pula perbezaan antara pembelahan nukleus dan pelakuran nukleus. Ini sebenarnya ejaan dia salah, pelakuran. So, ini kelas pelakuran nukleus. Baik, kalau soalan minta kamu bagi apa dia perbezaan pembelahan nukleus dan pelakuran nukleus, senang je. Yang pertama, kamu boleh bagi definisi sendiri.
Definisi itu sendiri adalah ciri bagi pembelahan dan pelakuran nukleus. Jadi definisi tadi saya guna suruh hafalkan. Proses di mana nukleus lebih berat dan tak stabil terbelah menjadi nukleus yang lebih ringan dan membebaskan tenaga. Itu pembelahan. Pelakuran proses di mana nukleus yang lebih ringan bergabung. Kat sini kata kunci yang kamu perlu ingat bergabung. Kat sini kata kunci yang kamu perlu ingat terbelah atau berpecah. Ini bergabung untuk membentuk satu nukleus yang lebih berat. Okey, dalam pembelahan nukleus boleh dikawal sebab kita yang bedil dia dengan satu neutron tadi. Tapi dalam pelakuran nukleus sukar dikawal. Okey. Tindak balas dalam pembelahan nukleus akan berlakunya tindak balas berantai. Kenapa? Sebab dia akan mencapai kepada nukleus yang lebih stabil. Ni kamu dah tahu kan? Okey, manakala pelakuran nukleus pula, nukleus yang ringan pada laju yang tinggi dan suhu yang sangat tinggi mengatasi daya tolakkan dan bergabung membentuk satu nukleus tunggal. Maksudnya kelas, kalau berlaku kamu tengok dalam gambar rajah, kalau keluar soalan ditunjuk ada gambar rajah berantai, tindak belah berantai itu adalah pembelahan nukleus. Senang kan? Okey. Baik, sekarang kita cuba tengok soalan. Soalan. Okey, ini contoh soalan. Okey. Berdasarkan persamaan di atas, based on the equation, X is the nuclear number. X ni ialah nombor nukleon, kamu dah tahu. Nombor nukleon untuk helium. What is the meaning of nuclear number? Ini soalan yang sebelum ni lah yang kamu dah belajar. Iaitu nombor, macam mana kamu nak dapat nombor nukleon ni pun kamu dah belajar dalam kimia. Nombor proton tambah nombor neutron. Okey. Determine the value of X. Macam mana kamu dapat X? Ingat lagi tak? Ni jumlahkanlah. Sebab ini kamu nampak tak? Dua nukleus yang kecil bergabung jadi satu nukleus yang besar. Sudah tentulah soalan ini adalah pelakuran. Prosesnya adalah pelakuran nukleus. Okey. 3 lah. Nyatakan jenis tindak balas nuklear kat sini, iaitu pelakuran nuklear. Macam mana kamu tahu? Dua nukleus yang kecil bergabung jadi satu nukleus yang lebih besar dan membebaskan tenaga. Okay. Baik, sampai situ je. Sebab yang ini dah masuk cacat jisim.